Jauh. Terus juga. Sekarang mana bunyi nggak tahu? 185. 185. 185 ya. Ada tengok. Arab. Tengok 185. Seorang masuk syurga dengan kurniaan Allah dan rahmatnya, bukan kerana amalnya semata-mata. Dukhuli ahadikum al-jannah bifadlillah wa birahmatihi la bi'amalihi wala Al-Hafiz Abu Uthman Al-Sabuni berkata, wa ya'taqiduna wa yashhaduna anna ahadan la tajibu lahu al-jannah wa in kana amaluhu hasanan wa tariquhu murtada illa an yatafaddala Allah alayhi fayujibuha lahu bimannihi wa fadlihi idh amalul khairi alladhi amilahu lam yatayassar lahu illa bitaysirillah azza ismuhu lam yuyassirhu lahu lam yahdi lahu abadan. Dan mereka meyakini dan menyaksikan bahawa seseorang tidak wajib baginya syurga, maksudnya tidak boleh dipastikan masuk syurga walaupun ia telah melakukan amalan-amalan yang baik pada zahirnya. Tak boleh kita nak wajibkan seorang itu syurga kecuali Allah dijamin oleh Rasulullah SAW. Macam asyarahu masyarah 10 orang yang dijamin syurga. Wa in kana amaluhu hasanan wa tariquhu murtada, walaupun amalan dia baik, jalan dia lalu itu diridai oleh Allah, tapi tak boleh kita jamin syurga, tak boleh dah. Kecuali illa an yatafaddala Allah alaihi, kecuali jika diizinkan oleh Allah, jika Tuhan mengurniakan, Tuhan pemurah terhadap dia, fayujibuha, maka Allah sahaja yang boleh mewajibkan dia syurga. Tu pun dengan kurniaan dan kelebihan dia. Ni akidah macam ni. Kalau kita fikir akidah macam ni, tidaklah kita akan ujub dan riak takabur dengan amalan kita. Kau rasa? Sebab itulah sahabat-sahabat Nabi, walaupun mereka ni ibadat mereka, jihad mereka, infak mereka banyak, dah tinggi, tapi mereka masih takut dan bimbang akan masuk neraka. Dah. Kita buat amalan sikit masuk neraka. Dah. Jadi kita mudah tertipu dengan sedikit amalan yang kita buat dah. Sedangkan banyak lagi kesilapan dan kesalahan-kesalahan yang belum diperbetulkan. Sebab kata hendak masuk neraka ni mudah sangat ya. Dah, ada saya kecil pun masuk neraka. Dakhalat imra'atun nar fi hirratin habasatha wala hiya at'amatha wala hiya tarakatha ta'kul min khashyati. Masuk neraka seorang perempuan kerana kisah kucing. Dia gurung, dia tak bagi makan, dia tak lepas, dia tak biarkan dia makan dia. Dia pakai mampu kucing. Dia ayah ni nak tengok saya anak dia Facebook dia update Facebook dia. Dia muak barang-barang kereta, kucing boleh buat kaki kamu. Bagus. Kucing dia tu, pakai kamu je. Betul. Mula tulis seminggu, tak tahu dah kucing seminggu ni. Ataupun tangguh kau, nak dia lagi tangguh dah. Takut lama pilih. Jadi buang kita tak habis. Kau pilih kucing klik kamu je. Berhari-hari kamu je kucing. Dah, aku bagus. Orang yang sedar dah. Dah. Dia masih suka pemuda tu. Kenapa dia cerita? Kan ada seorang pemuda jalan tengah pada pasir, dah air, temu telaga, dia masuk telaga. Kamu dia minum air, dia naik-naik tengok anjing jilat tanah dia. Dia pun ambil khuf dia, kasut dia pun ambil air, dia pun gigit dengan mulut dia pun naik telaga. Dia pun bagi minum anjing. Tuhan ampunkan rasa dia. Maka Tuhan masuk dia. Jadi
bukan dengan sebab amal yang baik yang kita buat dijamin kita masuk syurga. Tapi jaminan syurga ni daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Idh amal khairi alladhi amilahu lam yatayassar lahu. Tu yang pertama, masuk syurga ni kerana bimanihi wa karamihi. Yang kedua, kita jadi baik sendiri kerana taufik Allah Taala. Kalau Tuhan tak bagi taufik, Tuhan tak bagi inayah dia, kita tak mampu juga buat kebaikan. Sebab itulah makna la haula wa la quwwata illa billah. La haula, tidak ada halangi daripada kita melakukan maksiat. Wa la quwwata, tidak ada kekuatan untuk kita melakukan kebaikan illa billah, kecuali dengan izin Allah. Hak baik kalau kita buat, hak jahat kita tinggal, semua dengan izin Allah, dengan taufik Allah Taala. Jadi bukan kalau kita semata-mata. Jadi Tuhan yang bagi tolong bagi kita, dan Tuhan bagi taufik bagi kita. Idh amal khair alladhi amilahu, kerana amal baik yang dia lakukan, lam yatayassar lahu, tidak mudah baginya, illa bi taysirillahi azza ismuhu, kecuali dengan Allah bagi kemudahan kepadanya. Falau lam yuyassirhu lahu lam yahdihi lahu abadan. Kalaulah Allah Taala tidak mempermudahkan untuknya, nescaya dia tidak akan mendapat petunjuk selama-lamanya, abadan. Kalau Allah tak bagi permudah dia, taufik dia, maka dia tidak akan dapat petunjuk. Dia jadi baik, bukan Allah juga. Wa ma tasha'una illa an yasha' Allah huwa ahlut taqwa wa ahlul maghfirah. Tidaklah kamu mahu kecuali kerana Allah Taala juga. Kita terdetik nak buat kebaikan, nak mengaji ke, nak infak ke, tu Tuhan yang menggerakkan hati kita. Dah. Firman Allah dalam surah kedua, surah An-Nur ayat 1, walaula fadlullahi 'alaikum wa rahmatuhu ma zaka minkum min ahadin abada walakinna Allah yuzakki man yasha wallahu sami'un 'alim. Kalaulah bukan kerana kelebihan Allah kepada kamu dan rahmatnya, laulah dengan dari Ibn Aqil, lakil itu dalam tadi laulah ni imtina'ul awal limtina'i tsani, bukan imtina'ul tsani limtina'il awal. Laulah ni dia punya makna dia imtina'ul tsani limtina'il awal, tertegah pendapat yang kedua kerana tertegahnya pendapat perkara yang pertama. Kalau tidak kerana perkara pertama, macam tidak akan berlaku perkara yang kedua. Kalau tidak kerana kelebihan Allah dan rahmatnya kepada kamu, nescaya ma zaka minkum min ahad, tak ada seorang yang di kali kamu yang akan suci, yang akan bersih, yang akan lepas dosa dia. Ini Tuhan cerita kisah ketika mana sahabat-sahabat yang menuduh Aisyah dengan Safwan. Safwan dengan Aisyah macam ni. Jadi bila orang munafik menyebar kebenaran ni, pakat cahaya lakon. Jadi akhirnya orang munafik 4-5 orang hak menuduh Aisyah zina ni dihukum qazaf. Hukum qazaf kepada orang lain dan keluarga. Kemudian orang lain kita sebut walau la fadlullahi 'alaikum wa rahmatuhu. Ada sebut gitu. Walakin Allah yuzakki man yasha, akan tetapi Allah Taala menyucikan sesiapa yang dikehendaki. Menyucikan itu maksudnya Tuhan terima taubat mereka, Tuhan ampun dosa mereka. Tidak menyucikan maksudnya Tuhan biar orang munafik itu mati dalam keadaan dosa dia, dalam keadaan kufur dia. Kisah 3 orang wa ala salah satu kata khulifu oleh kerana 3 orang ini bersikap jujur, dan akhirnya mereka dipulau dan menerima hukum daripada Rasulullah dan sahabat-sahabat. Akhirnya Tuhan terima taubat mereka. Sehingga Tuhan sebut, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa kunu ma'as shadiqin. Wahai orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah, jadilah kamu tergolong bersama-sama orang yang jujur. Jadi orang yang jujur itu Tuhan tidak akan tidak akan
lepaskan mereka ataupun tidak akan terima taubat mereka. Wallahu sami'un alim, dan Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Surah An-Nur. Wa qala mukhbiran an ahli jannah, dan Allah berfirman menceritakan tentang ahli syurga. Wa qalu alhamdulillahi alladhi hadana li hadha wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Dan mereka itu berkata, ahli syurga, kemudian alhamdulillah, segala puji puja hanya untuk Allah sahaja, yaitu Tuhan yang telah memberi petunjuk kepada kami lihada, untuk syurga ini. Tuhan dah bagi hidayah kita sehingga kita dapat syurga. Dah. Kalau Tuhan bagi hidayah, tak cukup syurga kita, juga kita neraka lah. Wa ma kunna linahtadiya, dan bukanlah kami akan mendapat petunjuk laula an hadanallah, kalau dah tidak kerana Allah bagi petunjuk. Innaka la tahdi man ahbabta walakin Allah boleh tahu, walakin Allah yahdi man yasha. Bukanlah kamu wahai Muhammad boleh beri petunjuk orang yang kamu mahu, tetapi Allah memberi petunjuk kepada orang yang dikehendakinya. Jadi ahli syurga sendiri pun mereka mengakui terhadap petunjuk dan taufik Allah Ta'ala, dengan sebab itulah mereka dapat masuk syurga. Itulah dari dalil ayat 2 ayat Quran yang menunjukkan bahawasanya syurga ni kita dapat dengan sebab kelebihan dan hidayah taufik Allah Ta'ala. Tengok lagi, tengok ulasan dia, ulasan satu lebih ni bagian dalam hadis yang sahih. Maksudnya tidak masuk seorang kamu dalam syurga dengan sebab amalan. Tidaklah memasukkan seseorang kamu dalam syurga oleh sebab amalannya. La yudkhila ahadukum al-jannah amaluhu. Ada seorang kamu dimasukkan syurga dengan sebab amalan dia. Ada lah. Dalam riwayat yang lain, la yunajji Allahu ahadan minkum amaluhu. La yunajji ahadan minkum amaluhu. Tak ada seorang pun di kalangan kamu terselamat dengan sebab amalannya. Mereka bertanya, wahai Rasulullah, wala anta ya Rasulullah, mesti pun tak Rasulullah. Dan dia kata, wala ana, aku sendiri pun tak. Amalan aku tak selamat ke aku dari neraka. Kecuali akan tetapi illa kadang-kadang maksudnya lakin. Illa bermakna lakin. Illa ay lakin ayataghammadani Allah. Akan tetapi Allah yang mengkurniakan, melimpah ruahkan kepada aku dengan rahmatnya. Oleh sebab itu fasaddidu wa qaribu waghdu wa ruhu. Naklah kamu betul Allahumma saddid ramyahu wa syaddid kalimatahu wa zalzil Allahumma sabbit aqdamahum wa saddid ramyahu. Ini doa untuk mukmin. Orang kafir lain pula dah. Jadi saddid ni maksudnya dia betul molek apa dia amalan kamu dah. Fasaddidu wa qaribu ni hampir-hampir, maksudnya kena sebersederhana dah. Faham? Jangan terlajar sangat. Orang ni bangun semalam malam tak tidur, apa subuh? Lah, pahisa apa subuh? 3 hari, lepas tu kan seminggu lagi tidur. Pakai tak bangun ke? Lebih pula. Qaribu ni hampir-hampir, maksudnya kalau bawa kereta kan habis puluh kan? Habis puluh 90 kan? Jadi kata sampai puluh tekan minit 200 je. Sini mati. Qaribu ni maksudnya mente. Waktu waruh, dia bergeraklah kamu pada waktu pagi, dia waktu petang. Maksudnya sampai dulu kan. Maksudnya kita pilih waktu-waktu yang sesuai untuk bergerak. Awal pagi, waktu zuhur rehat sekejap, sebelah rehat sekejap. Rehat waktu 3, nak tidur 3 pula. Sama-sama ngori dah. Jadi maksudnya kita pilih dalam waktu yang sesuai untuk kita melakukan ibadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Waktu tubuh kita sihat, waktu tubuh kita segar molek. Bila kita ngaduk letih, rehat dulu.
Itu masuk ruhu waktu ruhu kan. Wuduan ni pagi ya. Waktu ni bergerak waktu pagi. Ruhu waktu petang. Roh ya ruh. Dah. Rawah. Wa syai'un yadul jad. Dia sedikit daripada waktu malam kan. Waktu malam pahisau berikut lagi. Pangori gerak pahisau gerak dah. Lepas tu kat satu pun ngacuklah. Berhenti pun. Dah. Dia dah disebut wal qasda tablu. Dah. Wal qasda ni maksudnya hal laju, dah ikut hal laju. Dah. Sederhana kamu akan siapa dah. Mana? Pandu kan? Pandu cermat, jiwa senang. Wal qasda tablu. Kena bersederhana tablu kamu akan siapa. Al qasda ni apa? Al qasda. Dia apa nak qasda? Macam itu kan nak dia. Mesti ada lain. Maksudnya pilihlah dah. Ikhtaru al-qasda dah. Ataupun tamassaku bil qasdi dah. Jadi dia bagi atas tu maksudnya dia sebab apa? Sebab dia nasak dengan fi'il yang mahzuf. Ataupun dia nasak, dia majlub, dia nasak dengan sebab nazul khafif. Buah raja dah. Maksudnya alaikum bil qasdi. Alaikum bil qasdi. Tablughu saya kamu akan sampai. Jadi hadis ni Nabi sendiri kata bukan setakat orang lain, dia sendiri pun tidak selamat dengan sebab amalan yang dia buat. Tetapi dengan sebab rahmat dan kemurahan daripada Allah SWT. Ketahuilah amalan yang paling dicintai oleh Allah ialah yang paling berterusan walaupun sedikit. Inna ahabbal a'mali ila Allahi adwamuha wa in qalla. Tetapi bukanlah bermakna amal tak penting. Amalan penting juga, amalan ni bukan tak penting, tak penting. Tetapi bukan amalan penentu kita masuk syurga. Bahkan amalan adalah syarat redha Allah, keampunan dan rahmatnya. Meremehkan amalan adalah kufur. Cuma amalan semata-mata tidak dapat memasukkan seorang dalam syurga. Disebut dalam Al-Quran bahawa syurga dan bidadari adalah bagi ahli yang bertakwa. Dia beramal soleh seperti infak, berakhlak mulia, melakukan ihsan, mengingati Allah, beristighfar, bertahajud, membaca Al-Quran, khusyuk pada solat, berpaling daripada perkara sia-sia, memberikan zakat, memelihara amanah, memenuhi janji, memelihara kemaluan, dia memelihara solat. Qad aflahal mu'minun alladzina hum fi salatihim khashi'un. Akhir disebut ulaika humul warisun alladzina yarithuna al-firdausa hum fiha khalidun. Jadi mereka boleh syurga kerana mereka khusyuk dalam solat, kerana iman mereka, kerana mereka berpaling pada perkara sia-sia. Subhanallah. Di akhir surah Furqan disebut bahawa wa ibadur rahmanil ladzina yamshuna 'alal ardi hauna fa idza khatabahumul jahiluna qalu salama. Tuhan sebut hamba Tuhan yang Maha Pemurah ni sifat mereka, sabarnya, tawaduknya, jaga sembahyangnya, menjaga dosa-dosanya, tidak membunuh, tidak berzina, tidak mencuri. Kemudian mereka minta ampun, bertaubat. Itu sifat ibadur rahman kan? Dan mereka lah orang yang mendapat keampunan oleh Allah SWT. Jadi ini amal itu penting, mungkin tak penting, tapi bukan dengan sebab amal semata-mata seseorang itu masuk syurga. Bahkan mereka ni sangat mengagungkan peringatan Allah, tidak bersaksi palsu, memelihara diri daripada majlis yang sia-sia lalu, berdoa agar diberikan isteri dan zuriat yang menyejukkan hati, serta menjadi pengikut atau pemimpin orang yang bertakwa. Wa ja'alna lil muttaqina imama. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina min qurrati a'yun wa ja'alna lil muttaqina imama. Rabbana srif 'anna 'adzab jahannam inna 'adzabaha kana gharama innaha sa'at mustaqarran wa muqama. Baca lagi saya, kita. Setiap makhluk dah ditentukan ajalnya.
Setiap makhluk dah ditentukan ajalnya, hatta binatang sekalipun. Manusia, binatang, ikan-ikan, burung lah, hatta pokok kayu dah, hatta kereta pun ada ajal dia, tempoh dia dah. Itu kira kereta baru pun lagi sini hati buah besok aja dah, kereta lama dia tahan dah. Kata Al-Hafiz Abu Usman As-Sabuni, wa ya'taqiduna wa yashhaduna anna Allah azza wa jalla ajjala li kulli makhluqin ajal wa anna nafsan lan tamuta illa bi idznillah kitaban muajjala wa idza qada ala al-mar'i falaysa illa al-maut wa laysa lahu inda faut wa laysa lahu anhu faut. Dan mereka beriktikad, dia bersaksi bahawasanya Allah azza wa jalla telah menetapkan ajal bagi setiap makhluk. Tak kira lah makhluk tu siapa dia dah. Kullu nafsin za'iqatul maut wa innama tuwaffawna ujurakum yaumal qiyamah. Wa anna nafsan, bahawa setiap jiwa itu tidak akan mati illa biiznillah, kecuali dengan izin Allah. Mana bau ni? Ira jatuh kapal terbang 40 orang mati, 9 orang cekik. Patut jatuh kapal terbang mati belakang. Macam MH17 mati belakang. MH3 juga tak tahu mati ke hidup. MH17 mati belakang, tak tahu yang begitu. Kapal terbang di Ira jatuh 40 orang mati, 9 orang cekik baru. Ada lagi. Dah. Dia tahu tu baru tak mati. Kalau tu ada tak sampai. Wa anna nafsan, dia bahawa seseorang itu ditunjuk oleh Palestin separuh butuh dia. Hidup lagi. Mana kan? Ada orang itu musik ya, kepala mati dah. Anak wayak hidup mati itu dia letakkan. Wa anna nafsan, dia bahawa sesuatu jiwa itu tidak akan mati kecuali dengan izin Allah. Kitab muajjalah, ketetapan yang tadi tentukan. Wa idza qada ajalul mar'i falaysa lahu illa al-maut. Bila tamat tempoh ajal seorang, tidak ada baginya kecuali mati sahaja. Itu dia ada YouTube kan, singgung. Itu macam mana singgung mati. Mati boleh masih tak dulu dah. Mati. Lepas selok. Bukan kalau kamu bodoh. Itu mana mati. Ditunjuk orang itu mengajar kuliah baru sebelum jemaah. Dia hanya itu mengajar orang. Mengajar mati. Dah. Tengah semaya, tengah bawa kereta. Uti dia. Dah. Dia tak kira. Dia kata ayat dia nanti dia kira rumah dia. Dia tak kaki mana? Mati. Dia tak kira mana mati. Dia kata tak mati ni. Dah laut kau, mengalir, tak tahu darah kau. Mana-mana kau mati ya. Baru sekali kau ni dia berita atas kau tu mati. Kata kau tu Gitu. Firman Allah, wa likulli ummatin ajal fa idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Bagi setiap umat itu ada ajalnya. Tapi ajal sini bukan ajal itu. Ajal umat maksudnya waktu kemusnahan, kehancuran mereka. Maksud ayat ni likulli ummatin ajal. Setiap umat tak ada tempoh tu akan hancurkan mereka. Maksudnya dia sampai yang ajal mereka, tempoh mereka, maka mereka tidak boleh memperlewatkan walaupun sekejap, dia tidak boleh mendahulukan walaupun sekejap. Wa ma kana li nafsin an tamuta illa bi idznillah kitaban muajjal. Ini ayat ini tu yang sebut berkenaan perang. Bila Nabi ajak sahabat-sahabat perang, maka orang munafik pun royaklah. Kalau mungkin pun mati, maka Tuhan sebut ayat ni, wa ma kana li nafsin an tamuta illa bi idznillah. Seseorang tidak mungkin akan mati kecuali dengan izin Allah. Dengan tetap Tuhan lah. Wa in kuntum fi burujin musyayadah, walaupun kamu berada dalam
dalam peti besi sekalipun kamu tak akan mati. Dah. Wa yashhaduna, cuba yashhaduna, tengok. Tengok tu cuba dah berlapan. Wa yashhaduna anna man mata aw qutila faqad qada ajaluhu, dan mereka juga bersaksi dan meyakini bahawasanya orang yang mati sahajalah, bukan mati membunuh, mati mengejut atau mati kerana dibunuh, maka telah habis dan ajalnya. Mu'tazilah kata tak habis ajal lagi. Kalau dia tidak dibunuh, dia masih hidup lagi. Tapi dia dah bunuh, mati dia. Dah. Sama ada dia mati dengan sendiri atau mati dibunuh, sama lah. Oh, dia accident. Kalau tak accident, dia mati. Accident mati juga. Hebat tu. Ada budak sekolah ustaz. Budak sekolah bini ustaz. Sekolah benda. Pelajar tu SPA, pelajar terbaik. Straight di satu belakang. Hari nak biasa. Mak dia duduk tunggu. Duduk sakit kepala dia tak sini. Gua mati, semua mati. Terakhir terbaik. Dah. Kita kira nak biasa tak biasa lagi. Dapat result lagi, masih dapat UB juga. Masih bersama kita kira mati. Kita bangun ni kan sekolah harap. Di Pasir Putih kau ni. Budak kuat kok. Tengok SSPA kok. Kau staf. Mati dia tengok SSPA. Tengok SSPA tu siapa hal dia mati. Saya tak kira saya. Di PSA kok bagi kita mati. Mati apa muda lagi. Saya tak kira. Muda tua mati lah kau. Budak kecil mati. Kan? Jadi orang yang nak bunuh kau, orang yang tepuh kau, nak makan limau, nanti kau nak boyo, mati. Okey. Firman Allah, "Lau kuntum fi buyutikum la barazal ladzina kutiba alaihimul qatlu ila madajihim." Katakanlah jika sekiranya kamu berada di rumah kamu, nescaya orang-orang yang telah ditakdirkan akan mati terbunuh itu akan keluar juga ke tempat mereka terbunuh itu. Bila Nabi nak pergi Badar, Nabi sebut hadza mana? Hadza masra'u fulan, wa hadza masra'u fulan, wa hadza masra'u fulan. Ni tempat Abu Jahal akan rebus mati. Ni tempat Abu Lahab, ni tempat Umayyah, ni tempat ni pada. Nabi sebut seorang dah. Hadza masra'u fulan, wa hadza masra'u fulan dah. Tak pergi lagi tu. Nabi sebut dah. Itu dengan wahyu Tuhan lah, bukan Nabi tak benar dah. Wahyu Tuhan dah. Firman Allah dalam surah An-Nisa ayat 78, "Ainama takunu yudrikumul maut." Di mana sahaja kamu berada, pasti ajal akan menemui kamu, mati akan menemui kamu dah. Walau kuntum fi burujin musyayyadah, walaupun kamu berada dalam benteng yang tinggi lagi kukuh dah. Dia tak kira boleh puasa kau, raya kau, selepas raya kau mati juga. Ustaz ada 3 orang. 3 orang dia pergi raya rumah guru lah, cikgu. 3 orang mati. Accident. Dia tepuh ke Cina, timur mabuk tepuh Cina, topak mati. Tak ambil PMA lagi. Kerja kursus dah. PMA tahu tak ambil biasa lagi. Mati juga lagi. PMA baru dah. PMA baru 3 baru dah. Mula. Aruzi seorang, Zamri seorang nama dia. Tak ingat lagi. Tu biar otak pecah habis tu. Keluar berperang menentang kufar tidak akan memendekkan umur. Duduk di rumah tidak akan memanjangkan umur. Manusia mati kerana ajalnya tiba. Apabila tiba tidak cepat atau lewat, walaupun ia bersungguh-sungguh memelihara diri, dia berhati-hati. Bawa kereta molek dah. Molek bawa kereta, ada pemandu pun cekak dah. Sedih juga Sekiranya syuhada Uhud duduk di rumah mereka, nescaya mereka tetap akan keluar juga ke tempat kematian mereka. Kepercayaan bahawa turun ke medan tempur memendekkan umur, duduk di rumah memanjangkan umur adalah iktikad orang munafik yang sesak. Dia disebut sebagai zon jahiliyah, zon al-jahiliyah.
Setiap takdir yang Allah takdirkan, maka itulah yang terbaik bagi seorang hamba kan? Mati adalah baik bagi setiap manusia. Seorang mukmin apabila mati, dia selamat dari segala sesuatu dan fitnah dunia kan? Seorang kafir atau zalim apabila mati, mereka akan terhenti kezalimannya. Wallahu a'lam ba'idullah qad asyaitan. Wassallallahu ala Muhammad wa ala alihi wa baraka wasallam. Ada soalan ke? Esok ke boleh saya? Esok kami ya. Esok jadi esok Ustaz dengar aja deh pukul 8 sampai 9.30. Ustaz ngajar pukul 9.30 sampai 12. Ustaz ngajar tafsir tafsir sambung Ustaz Kimi. Ayat apa Ustaz Kimi?